pendapat Al-Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin. Ini pandangan yang kedua, yakni boleh mengambil upah jika tidak diletakkan sebagai syarat. Yakni sebagai contoh, dia mengajar kemudian pelajar memberikan bayaran tertentu, hadiah tertentu kepada guru dalam keadaan tidak ada perjanjian antara guru dengan pelajar tersebut. Jika aku mengajar kamu sekian-sekian, kamu kena sediakan upah sekian-sekian. Tidak ada. Jadi mengikut pandangan yang kedua boleh jika tidak disyaratkan. Jika tidak disyaratkan. Manakala Atha ini pandangan yang ketiga, Malik, Asy-Syafi'i dan ulama lain berpandangan ia adalah harus. Yani mengambil upah adalah harus jika guru tersebut meletakkan upah sebagai syarat. Sebagai syarat. Maknanya kita buat iklan, kita buka kelas Al-Quran, kita buka pusat pengajian, pelajar nak belajar kena bayar yuran sebagai contoh. Sebulan 300, 300.5, 400, 500 sesuai dengan sesuai dengan ketentuan pihak sekolah. Jika guru tersebut meletakkan upah sebagai syarat dan mengambil bayaran dengan cara yang betul, yakni tidak melampau, munasabah, maka keharusannya dinyatakan dalam banyak hadis yang sahih. Dalam banyak hadis yang sahih. Jadi sebenarnya dalam suasana sekarang ini di mana-mana pun ramai ulama-ulama yang memilih pandangan yang ketiga. Ada kalangan ulama yang melarangnya berhujjah, yakni golongan pertama yang mengatakan haram, berhujjah dengan hadis Ubadah bin As-Samit bahawa beliau telah mengajar Al-Quran kepada seorang lelaki daripada kalangan ahli suffah. Kemudian lelaki itu menghadiahkan sebuah busur kepadanya. Lalu Nabi SAW bersabda kepada beliau, "In sarraka an tuqawwaqa biha qawqan minan nar faqbalha." Sekiranya kamu suka disarungkan belenggu api neraka disebabkannya, yakni disebabkan upah tersebut, maka terimalah hadiah itu. Ia adalah sebuah hadis yang masyhur riwayat Abu Daud dan lain-lain. Kumpulan yang melarang ini juga berhujjah dengan banyak asar daripada salaf. Ini selain hadis ini ada juga beberapa kata-kata salafus salih yang melarang mengambil upah. Namun ulama yang mengharuskan memberi dua komentar terhadap hadis Ubadah tadi. Ini Imam Nawawi secara tidak langsung ingin menyebutkan bahawa dia bersama dengan golongan yang mengharuskan mengambil upah mengajar Al-Quran. Jadi sebab tu dia kemukakan hadis yang menjadi dalil kepada golongan pertama, kemudian dia kemukakan juga kritikan terhadap hadis tersebut. Jadi secara tidak langsung dia nak tolak pandangan pertama yang mengharamkan mengambil upah. Yang pertama terdapat kritikan pada sanadnya, yakni hadis ini hadis yang dhaif. Yang kedua, Ubadah mengajar Al-Quran secara sukarela, maka dia tidak berhak menerima sesuatu. Kemudian beliau diberi hadiah sebagai imbalan, namun beliau tidak berhak mengambilnya. Yakni berbeza dengan orang yang menetapkan cash upah sebelum proses mengajar. Wallahu a'lam. Ini setengah ulama mentakwilkan hadis ini, dia mengatakan sebenarnya Ubadah bin As-Samit telah berniat untuk mengajar secara percuma. Jadi Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, jika kamu ambil seperti kamu menyarungkan belenggu api neraka. Jadi ini satu peringatan daripada Nabi SAW khusus kepada Ubadah supaya dia sentiasa memelihara niat dia, menjaga niat dia untuk mengajar secara percuma. Bukannya
Ini umum kepada semua guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Itu. Dan dalil kumpulan yang mengharuskan mengambil upah hatta dengan meletakkan syarat. Seperti dalam konteks kita inilah, kita letakkan yuran yang tertentu yang dimaklumi oleh ibu bapa bila nak mendaftar anaknya masuk ke pusat pengajian tertentu. Itu satu bentuk syarat. Tak dapat, tak bayar yuran tersebut, boleh dikenakan tindakan, boleh jadi diberhentikan dan seumpamalah. Jadi itu satu syarat. Jadi sebenarnya ada dalil yang mengharuskan mengambil upah dalam bab Al-Quran ini. Jadi Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nabi sebut, inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah. Inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya perkara yang paling berhak kamu dapatkan, ambil upah daripadanya ialah kitabullah, Al-Quran. Sebab apa? Sebab tuntutan untuk berkhidmat kepada Al-Quran ini sangat besar. Sangat memerlukan kepada tumpuan yang sepenuhnya. Jadi sebab tu kita tengok orang yang betul-betul berbakti kepada Al-Quran, berkhidmat kepada Al-Quran, dia tidak ada masa sebenarnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk menampung kehidupan dia. Jadi sebab tu Nabi SAW kata, benda yang paling berhak untuk mendapatkan upah ialah kitabullah. Maknanya untuk menggalakkan orang-orang Islam supaya memberikan tumpuan yang sebaik-baiknya kepada Al-Quran. Dari segi bacaannya daripada Iqra, Nazirah, hafal Quran, lepas tu belajar ilmu-ilmu Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, kaji Al-Quran daripada kesemua sudut, buat daurah Al-Quran, daurah tafsir. Jadi banyak sebenarnya ruang-ruang khidmat-khidmat yang perlu kita berikan terhadap Al-Quran, jauh mengatasi perkara-perkara yang lain. Jadi sebab tu perlu ada upah, perlu ada sedikit imbalan kepada mereka yang terlibat berkhidmat kepada Al-Quran, untuk memudahkan pekerjaan mereka, untuk memudahkan mereka memberikan tumpuan. Jika tidak, akan keluarlah kita kata hasil-hasil yang tidak memuaskan, yang tidak berkualiti, disebabkan ahli-ahli Al-Quran tidak dapat memberikan tumpuan, tidak dapat memberikan fokus kepada pengajaran Al-Quran. Akan lahir pelajar-pelajar yang terabai kerana guru yang terpaksa melakukan part-time job ni, kerja sambilan, disebabkan allowance ataupun upah yang diberikan tidak memadai dengan apa yang diperlukan. Jadi ini masih lagi dalam bab mengambil upah mengajar Al-Quran ni, sebenarnya masih lagi satu perkara yang biasanya yang masyhur di tempat kita. Perkara yang pertama lah, pandangan yang pertama. Pandangan yang ketiga ni, jika disebutkan secara terbuka, maka akan dikatakan mereka yang mengajarkan Al-Quran ini tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Benda ni masih lagi begitu keadaannya di tempat kita. Jadi sebenarnya ada beberapa pandangan dan ada khilaf. Bahkan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan pandangan pertama yang mengatakan haram mengambil upah itu adalah pandangan yang sudah mansukh, hukumnya. Itu pandangan ulama. Dan munasabah sebenarnya jika diberikan upah, jika diberikan sedikit bayaran untuk kemudahan guru-guru yang mengajarkan Al-Quran
dan untuk mereka berikan tumpuan sepenuhnya, yang mana manfaatnya akan kembali juga kepada semua pihak. Lepas tu bab yang seterusnya, memelihara dan membanyakkan bacaan Al-Quran. Ini adab yang seterusnya. Jadi bab berkenaan dengan mengambil upah mengajar Al-Quran itu satu bab celahan lah. Imam Nawawi celahkan perbahasan ini di tengah-tengah perbincangan berkenaan adab-adab penghafal Al-Quran, untuk menenangkan mereka yang terlibat dalam bidang Al-Quran. Jika tidak, mereka sentiasa terbeban. Jika masyarakat berhujah, kamu tidak sepatutnya mengambil upah. Jika mereka tak tahu beberapa pandangan yang ada ni, khilaf yang ada ni, maka mereka akan terdiam dan tidak dapat menjawab balik, dan tidak dapat mempertahankan haknya. Jadi disebabkan satu pandangan yang dipegang dengan begitu ketat, begitu kemah, kadang-kadang kita mengabaikan hak mereka yang bergelumang dengan Al-Quran. Mereka yang bergelumang dengan Al-Quran, kita sebenarnya menzalimi mereka, tidak meletakkan mereka di tempat yang sepatutnya, dan menyebabkan anak-anak kita pun tidak ada keinginan, tidak ada cita-cita nak jadi ahli Al-Quran. Generasi-generasi baru, sebab dia lihat dia lihat dari sudut luarannya tidak ada apa-apa yang istimewa. Tidak ada apa-apa yang istimewa. Tapi dengan syarat ahli Al-Quran yang berkelayakan. Ahli Al-Quran ini memang layak. Bukannya mengajar Al-Quran kerana dia tidak ada kemampuan untuk buat benda-benda lain. Padahal dia itu bukannya penghafal Al-Quran. Dia tidak khatam 30 juzuk. Setengah-setengah tu ada hafal Al-Quran, tapi tak habis. Bila habis belajar, dia jadi guru hafiz. Dia tak hafiz Al-Quran, dia tak hafal 30 juzuk, tapi bila habis belajar, dia dilantik sebagai guru yang mengajarkan pelajar-pelajar untuk hafiz Al-Quran. Ini satu benda yang luar biasa lah, yang luar biasa berlaku di setengah tempat. Bab yang seterusnya, memelihara dan memperbanyakkan bacaan. Penghafaz Al-Quran perlu memelihara bacaan dan membanyakkannya. Di sini Imam Nawawi kemukakan amalan salafus salih berkenaan dengan bagaimana mereka memelihara dan memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Golongan salaf mempunyai pelbagai kebiasaan pada kadar mereka mengkhatamkan Al-Quran. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan daripada sebahagian salaf bahawa mereka mengkhatamkan Al-Quran sebanyak sekali pada setiap 2 bulan dan sebulan. Ada juga kalangan mereka yang mengkhatamkannya sebanyak sekali pada setiap 10 hari dan 8 hari. Yang pertama, 2 bulan sekali, khatam 30 juzuk. Kedua, sebulan sekali. Kalau 2 bulan sekali, maknanya dia baca setengah juzuk setiap hari. Setengah juzuk setiap hari, maknanya 10 muka surat setiap hari. Dalam masa 2 bulan, dia dapat khatam. Kalau dia baca, dia khatam sebulan sekali, maknanya sehari dia baca sejuzuk, 20 muka surat sehari. Ada juga yang melakukannya sebanyak sekali pada setiap 10 hari. Mengkhatamkannya sebanyak sekali pada setiap 10 hari. 10 hari dia khatam sekali. Maknanya satu hari dia baca 3 juzuk. Ada juga yang 8 hari. 8 hari khatam 30 juzuk. Maknanya dia baca berapa juzuk? 3 juzuk lebih. Kebanyakan mereka melakukannya pada setiap 7 hari. Maknanya seminggu sekali khatam. Seminggu sekali khatam. Beliau turut meriwayatkan daripada sebahagian yang lain bahawa mereka mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 6, 5 dan 4 hari. Ada yang lebih singkat, lebih cepat daripada itu, lebih cepat daripada seminggu.
Ramai juga yang mengkhatamkannya pada setiap 3 hari. Ada juga yang melakukannya pada setiap 2 dan 1 hari. 3 hari yakni dia baca 10 juzuk sehari. Ada juga yang melakukannya pada setiap 2 dan 1 hari. 2 hari. Kalau 2 hari, 1 hari 15 juzuk. Dan 1 hari. 1 hari pun ada. 1 hari pun ada. Biasanya kalau dari segi sistem pengajian tahfiz, pelajar yang baca beberapa juzuk, 10 juzuk ataupun 30 juzuk 1 hari ini pelajar yang buat apa ni, kita kata syahadah. Syahadah ni satu proses pengesahan lah, untuk membuktikan bahawa pelajar itu memang betul-betul ingat dan terjaga hafalannya. Yakni dengan cara setelah dia habis belajar 30 juzuk, dia ambil masa beberapa bulan untuk ulang kaji semua hafalannya. Dan lepas tu dia ambil masa sehari untuk dia baca 30 juzuk. 30 juzuk. Dia adalah beberapa kesalahan yang dibenarkan. Kalau lebih daripada, sebagai contoh, 10 kesalahan, maka tidak lulus syahadah tersebut. Kalau kurang daripada 10, sebagai contoh lah ni, maka dia lulus untuk diberikan gelaran, dapat gelaran syahadah. Jadi biasa yang baca sehari 30 juzuk ni, begitulah mak. Tapi bermula daripada pagi, bermula daripada selepas subuh, berhenti selepas isyak, sepanjang hari, sebab dia baca dengan tartil. Jadi kalau baca 30 juzuk seperti sehari ni, bermakna dia tak buat apa-apa dah lah. Sepanjang hari hanya Al-Quran sahaja. Dia berhenti salat, makan sekejap, lepas tu sambung. Lepas tu sambung. Malah ada juga yang khatam sebanyak 2 dan 3 kali dalam sehari. Ada juga 2 dan 3 kali dalam sehari. Wallahu a'lam lah macam mana laju ni, laju bacaan ni, wallahu a'lam. Malah ada kalangan mereka yang khatam sebanyak 8 kali. 4 kali di waktu malam, 4 kali lagi di waktu siang. Ni pun kita kata orang-orang tertentu sahaja yang mempunyai kelancaran luar biasa yang boleh buat macam ni. 4 kali malam, 4 kali di waktu siang. Ini sangat-sangat luar biasa. Tapi tidak bermakna semakin laju, semakin banyak kita baca Al-Quran sehingga dapat capai 8 kali sehari kita khatam, tidak bermakna semakin baik. Nanti Imam Nawawi akan kemukakan komentar beliau berkenaan dengan bentuk pembacaan yang ini begitu laju sana. Saya pernah salat tarawih di belakang imam, yang mana dia khatam 3 kali sebulan. Khatam 3 kali sebulan. Jadi cara dia baca tu, satu juzuk satu malam 3 juzuk. 3 juzuk, dan dia tamatkan bacaannya dalam tempoh sejam setengah sahaja. Sama dengan kita baca sejuzuk. Baca sejuzuk, biasa kita ambil masa sejam lebih, sejam setengah, sejam 15 minit. Sama, baca 3 juzuk dalam tempoh yang sama, tapi laju. Kalau pelajar tu tidak hafiz, tidak begitu mahir dengan Al-Quran, confirm dia tak akan dapat tangkap apa yang dibaca oleh imam tu. Dia tak akan dapat follow, tak ada tadabbur. Tak akan ada tadabbur. Jadi dia buat 3 kali dia khatam sepanjang Ramadan. 10 hari sekali khatam, 10 hari 10 yang kedua khatam untuk kali yang kedua. Tapi laju. Jadi kalau baca sehari 8 kali khatam, saya tak tahulah gia berapa dia guna tu. Saya tak tahu. Antara individu yang dapat khatam Al-Quran sebanyak sekali dalam satu hari ialah Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Asy-Syafi'i dan lain-lain. Manakala yang dapat khatam Al-Quran sebanyak 3 kali sehari ialah Sulaiman bin Aitir,
Dan seorang hakim Mesir di era pemerintahan Muawiyah 3 kali sehari. Abu Bakar bin Abi Daud meriwayatkan bahawa beliau khatam Al-Quran sebanyak 3 kali sehari. Abu Umar Al-Kindi pula meriwayatkan dalam kitabnya Qudah Misr bahawa beliau khatam sebanyak 4 kali dalam sehari. Ni apa ni? Imam Nawawi kemukakan pandangan pengalaman para salaf khatam Al-Quran. Kata Syekh As-Salih Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, aku mendengar Syekh Abu Uthman Al-Maghribi berkata, Ibnul Katib ni salah seorang ulama tasawuf Sunni, khatam Al-Quran sebanyak 4 kali di waktu siang dan 4 kali di waktu malam. Ini adalah jumlah terbanyak dalam sehari yang sampai kepada pengetahuan kami. Ini dalam sejarah, inilah yang paling banyak yang pernah kami ketahui. Lepas tu banyak lagi lah kata-kata salaf yang menggambarkan betapa banyaknya bacaan mereka terhadap Al-Quran. Ad-Dawraqi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Mansur bin Zadan, seorang ahli ibadah dalam kalangan tabi'in, bahawa beliau khatam Al-Quran di antara waktu zuhur dengan asar. Antara zuhur dengan asar dapat khatam sekali. Allahu a'lam lah macam mana laju. Kita ada masa kita 3 jam antara zuhur dengan asar. Ini tempat kita. Bahawa beliau dan mengkhatamkan juga antara waktu maghrib dengan isyak. Waktu maghrib dengan isyak. Beliau khatam Al-Quran sebanyak 2 kali dan lebih di antara waktu maghrib dengan isyak pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan berkali-kali dia khatam antara maghrib dengan isyak. Yakni dengan cara mereka melewatkan salat isyak sehingga berlalunya 1/4 malam. Imam Ibn Abi Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa Mujahid khatam Al-Quran antara waktu maghrib dengan isyak pada setiap malam bulan Ramadan. Pada setiap malam bulan Ramadan. Mujahid ini seorang tabi'i yang terkenal sebagai ahli Al-Quran, mufassir. Riwayatkan daripada Mansur, beliau berkata Ali Al-Azdi mengkhatamkan Al-Quran di antara waktu maghrib dengan isyak pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Diriwayatkan daripada Ibrahim bin Sa'ad, katanya bapaku duduk ihtiba. Ihtiba ini dengan mengangkat lutut. Dia duduk menegakkan kedua lutut dan kita macam tu. Hafiz. Ihtiba mana angkat lutut dan peluk dengan tangan kedua-dua lutut. Biasa ini satu posisi di kalangan hufaz Al-Quran, pembaca Al-Quran. Ini salah satu cara duduk mereka untuk keselesaan lah. Bukannya mesti duduk dalam cara ihtiba ni. Dan tidak berganjal sehingga dia mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Sementara individu yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat jumlah mereka ramai dan tidak terhitung bilangannya. Antara golongan yang terdahulu ialah Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair khatam pada setiap rakaat di dalam Kaabah. Manakala individu yang mengkhatamkan Al-Quran pada setiap minggu, jumlah mereka pun ramai. Ini setiap minggu. Hal ini dinukil daripada perbuatan Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab dan sejumlah tabi'in seperti Abdul Rahman bin Yazid, Alqamah dan Ibrahim. Itu. Jadi selepas mengemukakan cara-cara yang pelbagai untuk menggambarkan betapa salafus salih memberikan perhatian yang tinggi kepada Al-Quran,
Lepas tu Imam Nawawi buat kesimpulan. Imam Nawawi buat kesimpulan. Jadi dia kata cara terpilih keadaan ini berbeza-beza menurut individu. Ini bukan bermakna bila kata kena baca paling banyak maka kita kena khatamkan Al-Quran sekali setiap hari. Ini bergantung kepada kemampuan individu. Sesiapa yang dapat faman kana zahar lahu bidawil fiqh dhaif wa ma'arif falyaqtasir ala qadri ma yahsul lah. Jadi dalam disebut sini sesiapa yang dapat melihat ibarat yang indah dan pengetahuan melalui fikiran yang teliti, maka dia hendak berpada dengan kadar yang akan mendatangkan kefahaman yang sempurna pada dirinya. Agak berbelit-belit sikit apa yang disebutkan dalam terjemahan ini. Jadi maksudnya dia kena baca dalam bacaannya itu, walaupun itu untuk memperbanyakkan, tapi itu untuk juga untuk ada tadabbur, untuk ada kefahaman dalam bacaannya, supaya dia tidak sekadar baca semata-mata. Begitu juga bagi orang yang sibuk menyampaikan ilmu atau dengan urusan yang penting berkaitan agama dan maslahah umum kaum muslimin, dia hendaklah berpada dengan kadar yang tidak menyebabkan tanggungjawab yang dia kendalikan menjadi menjadi lompong, menyebabkan tanggungjawab yang dia lakukan menjadi abai. Jadi walaupun kita dituntut untuk perbanyakkan bacaan Al-Quran, kita juga kena seimbangkan bacaan Al-Quran dengan kerja kita. Dengan kerja kita, walaupun kita nak baca Al-Quran, tapi kita juga kena pastikan kelah yang lain, subjek-subjek pelajaran kita yang lain tidak terabaikan. Pastikan ada keseimbangan. Kiranya dia tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan tadi, maka dia perlu memperbanyakkan bacaan Al-Quran semampunya tanpa sampai ke tahap jemu atau bacanya dengan terburu-buru. Ini walaupun baik kita baca dengan banyak, tapi jangan sampai kita kita kata kita terlalu kejar nak banyak baca sehingga kita akhir sekali jemu dengan Al-Quran. Lepas baca dengan kadar yang banyak, lepas tu kita tak nak dah baca Al-Quran. Ataupun membaca dengan terburu-buru, baca tanpa baca mengabaikan hak-hak huruf, apatah lagi nak tadabbur, apatah lagi nak melihat makna-maknanya. Jadi kita perlu seimbang antara banyak baca dan juga memerhatikan makna. Lepas tu dia kata lagi, sebilangan mutaqaddimin tidak gemar mengkhatamkan Al-Quran dalam tempoh sehari. Hadis sahih riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As menjadi dalil terhadap hal demikian. Beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqall min 3. Artinya orang yang membaca Al-Quran dalam tempoh kurang pada 3 hari sebenarnya tidak memahami agama. Itu. Dia hanya kejar nak cepat, nak banyak. Dia hanya kejar kuantiti. Dia tidak melihat dari segi kualiti bacaannya, dari segi tajwidnya, dari segi makhraj hurufnya, dan dari segi fahamannya dia abaikan. Dia abaikan. Jadi bila kita belajar tak berkenaan dengan tahap banyaknya bacaan Al-Quran, kita tidak perlu fokus kepada nak capai terlalu banyak baca Al-Quran. Bahkan pelajar-pelajar tahfiz sekalipun, dia perlu baca ayat juz-juz yang sesuai dengan pengajiannya. Dia ulang. Kalau dia baru menghafal 5 juz, maka perlu fokuskan 5 juz tu je. Perlu ini tak khatam lagi, minggu ni tak khatam lagi. Jadi sampai nak
nak kejar, nak pastikan 5 juzuk tu baca dengan baik. Dia nak tambah lagi dengan buat jadual baru, yang khusus ni untuk bacaan khatam Al-Quran dalam tempoh seminggu, dalam tempoh 2 minggu. Tidak perlu pelajar tahfiz walaupun setahun mungkin kita kata dia tak khatam, dia hanya baca ayat surah, juzuk-juzuk yang dia hafal, maka dia perlu bukan pada apa yang dipelajarinya. Tidak perlu fokus untuk khatam 3 juzuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan selain mereka. At-Tirmizi berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Allahu a'lam. Itu. Jadi itulah berkenaan dengan jumlah bacaan. Jumlah bacaan. Jadi umumnya kita kata jumlah bacaan yang disyukkan umumnya sebenarnya memadai. Kalau kita yang banyak tugas, yang banyak pekerjaan ini, banyak pekerjaan, kita baca kurang-kurang sejuzuk sehari. Sejuzuk sehari. Yang kita khatam bulan sekali. Sebulan sekali. Itu apa yang dapat kita bincang pagi ni. InsyaAllah bincangan seterusnya berkait dengan waktu nak mula dan waktu nak khatam bacaan Al-Quran. Ini insyaAllah kita akan sambung dalam kesempatan yang seterusnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.